Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akila Ajrah binti Adnan dengan nombor matrik 207127, pelajar tahun 2 Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan Kepujian. Oleh itu, saya akan membentangkan tentang tugasan kursus pengalaman awal di sekolah FCE 3804 dan tugasan ini diselia oleh Dr. Abdul Rahman bin Sarmani. Jadi, saya memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Belimbing Tanah Merah Kelantan. Sekolah ini dibina sekitar tahun 2006 dan siap dibina pada tahun 2008. Sekolah ini mula beroperasi pada 1 Januari 2009 dan terletak di Kampung Belimbing Tanah Merah Kelantan. Pada tahun 2009, sekolah ini hanya menerima pelajar dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 4. Pada tahun 2010, iaitu tahun berikutnya, sekolah ini mula menerima pelajar daripada tingkatan 5. Bermula pada tahun 2009 sehingga tahun 2021, terdapat 7 pengetua yang pernah berkhidmat di sekolah ini dan sejumlah 352 pelajar di sekolah ini yang terdiri daripada 165 pelajar lelaki dan juga 187 pelajar perempuan. Seterusnya kita pergi ke misi, visi dan moto sekolah. Misi sekolah ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Seterusnya, visi sekolah ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Moto sekolah pula ialah berilmu, beriman, beramal. Jadi, lokasi sekolah SMK Belimbing ini terletak di kawasan luar bandar dan jarak antara sekolah ini ke Bandar Kota Baru adalah sejauh 40 km. Seterusnya kita pergi ke infrastruktur dan kawasan sekolah. Dewan sekolah, surau, kantin sekolah, padang, koperasi, makmal fizik, perpustakaan, taman herba dan juga galeri sejarah. Plan blok bangunan SMK Belimbing. Di sini dapat dilihat blok-blok bangunan terdapat di SMK Belimbing. Dataran Bestari, gelanggang bola tampar, laluan pelajar, padang sekolah dan lain-lain lagi. Seterusnya kita pergi ke kelebihan terhadap proses pembelajaran. Yang pertama adalah aktiviti soal jawab antara guru dan juga pelajar. Apabila aktiviti soal jawab antara guru dan pelajar dilakukan, kita dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dan ia menjadikan proses pembelajaran itu berada dalam keadaan tidak formal. Seterusnya adalah kelebihan terhadap proses pembelajaran secara PDPR ini adalah kita dapat melakukan tugasan berkumpulan. Apabila tugasan berkumpulan ini dilakukan, kita dapat mengembangkan lagi kemahiran dari segi penggunaan teknologi jika tugasan yang diberikan adalah berkaitan dengan pembuatan video. Seterusnya kita pergi ke kelemahan terhadap proses pembelajaran. Pertama adalah kita dapat mengetahui bahawa terdapat juga pelajar yang malu untuk bertanyakan soalan kepada guru ataupun rakan mereka sendiri. Jadi ia menjadikan sesuatu perkara itu sukar untuk diselesaikan jika mereka mempunyai masalah yang dihadapi. Jadi pelajar tersebut akan mula berasa bosan berada dalam kelas tersebut. Ada juga segelintir pelajar yang tidak memberi komitmen jika melakukan tugasan berkumpulan dan ada juga pelajar yang kurang berkemampuan jika tugasan berkumpulan itu berkaitan dengan pembuatan video. Seterusnya kita pergi ke kemudahan alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar sepanjang PDPR. Yang pertama adalah guru menggunakan peralatan di rumah kerana ia dapat menerangkan secara terperinci tentang konsep sesuatu topik seperti fizik, seperti subjek fizik. Seterusnya adalah penggunaan slide supaya pelajar lebih faham dan secara jelas tentang sesuatu topik jika kita menunjukkan tayangan video atau lain-lain lagi. Seterusnya adalah penghantaran video pembelajaran. Penghantaran video pembelajaran biasanya guru akan hantar sehari sebelum kelas bermula. Jadi untuk memastikan para pelajar melihat video tersebut, keesokan harinya guru akan bertanyakan soalan kepada mereka apa yang mereka faham berdasarkan video yang telah dihantar. Seterusnya kita pergi ke amalan pedagogi. Amalan pedagogi yang pertama
yang dilakukan secara PDPR adalah kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal ini dapat dilihat adalah komunikasi secara dua hala antara guru dan pelajar. Apabila kemahiran interpersonal ini dilakukan, kita dapat mengenal pasti masalah dan para pelajar dapat bertanya kepada guru mereka tanpa rasa segan, tanpa rasa malu. Seterusnya adalah kerjasama antara kumpulan dan seterusnya adalah kreativiti dan inovasi. Seterusnya adalah rancangan pengajaran semasa PDPR. Pertama adalah menyediakan rancangan pengajaran untuk topik. Untuk penyediaan rancangan pengajaran topik, guru akan melakukan penyediaan ini sehari sebelum kelas bermula supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Jadi seterusnya, laporan khas akan dilakukan setiap kali kelas selesai sebagai rujukan pada masa akan datang. Dan seterusnya adalah menyediakan aktiviti dan sumber pengajaran yang sesuai. Seterusnya kita pergi ke pelaksanaan kebat. Pelaksanaan kebat yang pertama adalah kemahiran menakul. Yang kedua adalah tugasan berkumpulan. Jadi apabila tugasan berkumpulan dilakukan, kita dapat mengembangkan lagi corak pembelajaran kendiri seseorang pelajar. Jadi seterusnya kita dapat melihat soalan-soalan yang dikeluarkan oleh pelajar tersebut, soalan-soalan yang mencabar minda mereka. Seterusnya adalah kesediaan diri sebagai bakal guru fizik. Jadi, gambaran sebagai guru fizik melalui pengalaman yang ada sewaktu menjalankan PAUS di sekolah. Jadi di sini sepanjang berada di sekolah, saya dapat belajar oleh guru pendamping saya cara-cara untuk memikat hati pelajar supaya mereka lebih menarik, mereka lebih tertarik untuk belajar subjek fizik ini. Seterusnya adalah mengetahui cara untuk menyampaikan ilmu dengan mudah. Jadi guru pendamping berkongsikan cara-cara untuk guru pendamping saya iaitu Encik Aziz berkongsikan cara yang beliau guna untuk menarik, untuk menyampaikan sesuatu pelajaran itu, sesuatu ilmu itu dengan mudah. Seterusnya adalah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Jadi untuk aktiviti kokurikulum, saya memilih kelab lestari sebagai satu aktiviti kokurikulum. Saya memilih kelab ini kerana terdapat beberapa aktiviti menarik yang kelab ini lakukan dan menarik minat saya. Jadi kekuatan kelab lestari ini adalah semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh para pelajar untuk mengusahakan sesuatu program. Kelemahan untuk kelab ini adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak memberi komitmen ketika bertugas. Jadi proses pengendalian kelab lestari, yang pertama, kelab lestari ini akan mengadakan perjumpaan secara dalam talian pada setiap hari Rabu. Seterusnya, perjumpaan itu akan diuruskan oleh guru penasihat iaitu Puan Zubaidah dengan bantuan pengerusi kelab. Antara aktiviti yang dilakukan semasa secara dalam talian adalah mengadakan pertandingan poster berkaitan cinta akan alam sekitar, dan pertandingan ini terbuka kepada pelajar menengah rendah dan juga pelajar menengah atas. Sebagai sagu hati, kelab ini menghadiahkan wang sagu hati kepada pemenang dan juga sijil penghargaan kepada pelajar yang menyertai pertandingan ini. Seterusnya, kelab ini juga mengadakan ceramah kesedaran pencemaran alam sekitar, dan ceramah ini dilakukan sebelum pandemik, dan ceramah ini dianggotai oleh pelajar SMK Belimbing dan ada juga orang-orang awam. Seterusnya, kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama, dapat melatih kecergasan fizikal dan mental seseorang guru, dapat melatih sifat kepimpinan, seterusnya melatih guru menjadi seorang yang berdisiplin, memupuk semangat kerjasama antara satu sama lain. Dan terakhir sekali, dapat memupuk semangat jati diri. Seterusnya, kita terus kepada budaya kerja. Budaya kerja, antara budaya kerja yang terdapat di sekolah ini adalah mesyuarat secara berkala dan bekerja dengan semangat kerjasama dan berpadu fikiran. Kelebihan yang terdapat pada budaya ini adalah
mengeluarkan masalah yang berbangkit di sekolah dan menjalankan sesuatu kerja dengan lancar dan menyiapkan sesuatu tugasan dengan pantas. Kelemahan yang terdapat pada budaya ini adalah mesyuarat yang diadakan adalah secara mengejut dan ia mengganggu proses PDP guru. Dan seterusnya adalah terdapat perselisihan faham antara guru tentang idea yang mereka beri sewaktu perbincangan. Jadi cadangan penambahbaikan untuk budaya ini adalah sebelum sesuatu mesyuarat dilakukan, pastikan informasi tersebut disebarkan 1 jam sebelum mesyuarat itu dilakukan. Dan guru perlu memberi idea mereka seorang demi seorang dengan jelas sebab untuk mengelakkan salah faham yang akan berlaku. Seterusnya adalah budaya sekolah. Budaya sekolah adalah daily Quran, budaya salam dan solat zuhur berjemaah. Kelebihan terdapat pada budaya sekolah ini adalah dapat melapangkan dada para pelajar sebelum memasuki ke kelas. Yang kedua adalah mengukuhkan lagi perasaan hormat kepada para guru dan murid menjadi lebih peka dan bertanggungjawab dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang Muslim. Kelemahan yang terdapat pada budaya ini adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak turun ke dewan untuk menyertai aktiviti dari Quran ini. Seterusnya terdapat segelintir pelajar yang tidak memberi salam pada guru dengan alasan mereka mengatakan bahawa guru tidak pernah menyambut salam mereka. Dan akhir sekali adalah apabila murid terlalu ramai di dalam surau, mereka akan mengambil kesempatan dengan bergurau ketika solat dan mengganggu rakan mereka di sebelah. Jadi cadangan penambahbaikan untuk budaya sekolah ini adalah pengawas dan guru perlu menjalankan tugas dengan membuat rondaan dari kelas ke kelas sebelum bacaan Al-Quran bermula. Seterusnya, guru perlu peka dengan murid yang tidak mahu menerapkan budaya memberi salam ini supaya mereka mengambil iktibar dari kesalahan mereka. Akhir sekali, guru bertugas atau guru disiplin perlu menjadi pemerhati supaya mereka tidak bermain ketika solat. Jadi rumusan sepanjang kursus ini adalah sekolah menengah kebangsaan Belimbing merupakan sekolah yang sangat unik dan cemerlang dengan caranya yang tersendiri yang banyak melakukan aktiviti seperti pembuatan arca, lukisan mural dan banyak lagi. Jadi sepanjang mengikuti kursus ini, ia dapat membuka mata dan jiwa dalam profesionalisme keguruan saya berdasarkan maklumat dan ilmu yang diperoleh sepanjang berada di sekolah ini. Jadi terdapat cadangan program bagi komponen pembelajaran berasaskan perkhidmatan sulam. Jadi nama program yang saya cadangkan adalah Sekolah Ku Rumahku. Tujuan program ini dijalankan untuk menjadikan suasana di persekitaran kelas dan sekolah berada dalam keadaan yang ceria supaya pelajar lebih fokus di dalam kelas dengan keadaan kelas dan sekolah yang ceria itu. Jadi kelebihan mengadakan program ini dapat membangunkan kemahiran abad ke-21 pelajar seperti kebolehan untuk bekerja dengan baik dengan orang lain, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, memimpin dan berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat dengan baik. Jadi ini adalah antara aktiviti yang saya ikuti sepanjang berada di sekolah, mengikuti kes bersama guru pendamping, melukis mural, adalah gambar bersama pengatua, mesyuarat yang saya sertai, mesyuarat KABG, lukisan mural dan oleh pelajar dan alumni sekolah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.